Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Saudara Kamarudin Zainal, apa khabar? Doa saya sentiasa untuk anda semua ya. Saudara Madam K, apa khabar? Saudara Osman Mat, saudara Jebat Amok lah. Saudara Biah Kas, Syahari Hassan, saudara Izri Ar-Rahman, apa ni? Izri Adam. Kadang-kadang bila tulis, sebab selalu saya pesan kalau boleh jarakkan nama tu supaya dapat saya. Dia saudara Hizi Adam, saudara Aisyah, apa khabar? Itu juga Nenen, Adam Jebat, macam Adam Jebat tu bagus. Dia Adam satu, Jebat satu. Saudara Ucup Omar, apa khabar saudara? Mbah Belangkun, Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani. Mbah Belangkun dari Johor katanya, bahawa Johor mendung. Itu juga saudara Aisyah, saudara Putra 9899. Selamat petang Adam. LB Jalil, Gani Idrus, saudara Pak Aziz, Hazira Ramli. Begitu juga Walid, Waalaikumsalam. Saudara Zaini Castello, selamat petang Rabu katanya. Sayulan, selamat petang. Semoga semua sihat walafiat. Edi Tahir, apa khabar di? Ada jarak apa tadi? Jarak antara kita yang memisahkan. Saudara Eddie, saya bila tengok Eddie saya senyum. Sebab saya tahu adalah sesuatu yang akan menceriakan. Terima kasih Eddie hadir menceriakan pencerahan saya. Saudara Wan Yuk, apa khabar? Begitu juga dengan teman-teman yang saudara Bujang Satu, saudara Poknik, Puan Rohani, saudara Edi Tahir. Jarak apa tu saudara Edi Tahir? Baik saudara, seperti biasa saya petang-petang begini kita melabun saudara. Melabunnya pertama saya nak tanya anda minum apa dan makan kuih apa. Minum petang saudara, Puan saudara Azman Ezmi. Saya lain tak ada, minum kopi saudara, Puan Selamat Yusof dari Kuala Pilah. Kuala Pilah katanya mendung. Memang suasana di seluruh negara nampak gayanya mendung. Di sekitar kawasan rumah saya ni pun mendung tapi tidak hujan. Edi Tahir, jarak ayat salam. Jarak, dia kata ayat salam. Oh, bila saya mintakan dijarakkan nama tu. Terima kasih Edi Tahir. Saudara Walid, kopi dengan cucuk pisang. Alhamdulillah. Bukan cucuk kodok lah, cucuk goreng pisang. Cucuk pisang ni selalunya orang belah-belah utara bercakap kalau cucuk pisang. Saudara Adam Jebat dia kata makan biskut ajalah, gitu keadaannya saudara. Saudara Su Salam, di Melaka hujan lebat hari ni. Di mana tu daerah Melaka yang hujan lebat? Saudara Walid nak tahu juga sebab kabarnya di Melaka masih lagi pagi tadi panas terang-tang. Kawasan rumah saya memanglah. Saudara Adam Jebat, Bentung ada peti tapi hari panas. Tu dia saudara. Kerubung. Oh, saudara SB Su di Kerubung Melaka ya saudara. Saudara Hamid, salam dari Kuantan. Dia kata cuaca mendung, hujan renyai-renyai. Alhamdulillah kalau mendung, hujan renyai-renyai itu sejuklah suasananya. Tetapi sering saya katakan mendung berlalu tapi hujan tak jadi. Saudara Saddam Hussein dia kata tengok tengok Atuk Johari, dia tengah hentam UMNO. Tak apalah saudara, saya begini saja sikap saya saudara ini Saddam Hussein. Semua orang boleh menuturkan pandangan, dan tak semestinya pandangan-pandangan itu berasaskan kepada kebenaran. Ya Saudara Muhammad Amin. Dan kadang-kadang kita ni berbicara dari jauh. Tok Johari di tengah Melaka dan dia cuma melihat, mendapat laporan daripada media sosial dan sebagainya. Sebab itu saya selalu, bagi saya lah, kalau saya selalunya bila saya nak buat pencerahan, saya akan pastikan pertama sekali saya dapat penjelasan daripada pihak berkuasa, orang-orang tertentu, saudara. Itu paling penting.
Dan barulah saya buat komen. Saya lebih banyak memberi komen dan pandangan yang bagi saya apalah artinya kita nak maki Hamon. Saudara Yaumun katanya, salam motivasi terbaik. Apalah artinya kita memaki Hamon, mengumpat sama kita. Ya jangan marah-marah. Tapi last-last dia, dia kata, tapi last-last dia suruh undi UMNO. Memang saya tak akan marah, saudara. Sebab saya katakan bahawa ya Rubidin, bagi saya, semua orang bebas untuk bercakap. Ini negara berdemokrasi. Khalid Harash, Waalaikumsalam, selamat petang dari Kuala Lipis. Saudara Khalid Harias Anwar, saudara. Apalah, Zuk Zafar ni tak habis-habis lagi. Duk mengata perkataan penjilat dan sebagainya. Ya, saudara Wan Syarudin, saya melihatlah saudara. Bagi kita nak tuduh orang tuduh tu biarlah berfakta. Apakah apabila saya menceritakan kebenaran, maka saya dianggap sebagai penjilat? Bagi saya jelas, saya kata, saya akan mencari persahabatan. Bukan mencari permusuhan. Dia dia kata, saudara tak marah. Saya tak marah. Nak kata apa ni, Khair Anas. Saya lebih suka macam apa ni, Eddie Tahir, berbual, kita bercerita tentang kehidupan. Hidup kita ni berapa lama sangat, saudara. Pok Cik, jangan cerita pasal UMNO bang, UMNO. Saudara Pok Cik, saya siang tak ada cerita parti, tidak cerita politik. Malam nanti nak dengar pencerahan saya waktu malam. Siang-siang ni saya nak cerita tentang bengkang, ubi rebus, goreng pisang, Justano Mous. Bagi saya, kita lebih baik kita bercerita tentang kehidupan, bagaimana kita nak memperbaiki kehidupan kita, Saudara Azman Azmi. Itu yang paling penting bagi saya. Kita bercakap politik pumpang, membuat korang marah. Saudara Cikgu Ad katanya bagaimana malam, cerita politik malam. Saya apa-apa pun insya-Allah malam ni saya akan beri pencerahan. Saudara Zahar Kamal pun politik malam. Saya minta maaf Saudara Syarif. Kita kalau boleh lah, bila saya kata siang-siang begini, tak baiklah kita bercerita soal politik. Takkan 24 jam politik, saudara. Minum politik, minum pagi politik, makan tengah hari cakap politik, minum petang sembang politik, malam sembang politik. Bila masa nak memikirkan soal kehidupan kita? Angin sikit, saudara. Bukan angin, stres ataupun memperkukuhkan hujah. Kita harus memikirkan, ada masa untuk memikirkan tentang diri kita dan keluarga kita. Kita harus memperbaiki, bercakap perempuan-perempuan politik, mereka yang menjadi pemimpin naik juga. Saudara Eddie Tahir, macam mana? Bengkang sedap, bengkok pun sedap. Kalau bengkang ni makan, bengkok tu digunakan macam bumerang, baling aja kepala orang, nak bercakap politik aja jadi. Tak habis-habis, jadilah bengkang, bengkok. Apa cik? Betul saudara? Politik ni tak kira siang malam. Carilah waktu-waktunya sesuai. Nak bercakap politik, kena tenang. Saudara Papa Hafiz, dia kata mabuk lah. Itulah keadaan. Akhirnya, kita meluat dengan politik ni. Yang paling penting bagi saya sekarang ni adalah kita mencari jalan untuk memperbaiki hidup kita. Untuk mempertingkatkan. Kita beramuk sama kita, tak ada dapat apa pun, saudara. Pumpang. Menghabiskan data-data dalam internet kita, saudara. Saudara Su, dia kata orang kampung saya umbai makan putu mayam. Buat sendiri dengan kuah durian. Aduh, sedapnya. Baru saya dapat tahu rupanya putu mayam makan dengan apa ni kuah durian ya. Tahu saya lah. Ini Su, bukannya kita selalunya putu mayam makan dengan gula dan gula merah, gula Melaka dan juga kelapa parut. Tapi tak pernah pula dengan kuah durian. Kuah durian ni selalunya kuih jala. Su, Edi Putra, apa khabar Edi? Itu juga Nazib Seringat. Ulas sikit isu tutup gambar lagi-lagi politik malam, saudara. Malam ni cakap NJM Empire. Terima kasih saudara hadir. Saudara Hafiz Hazara, Razak Yub, Papa Hafiz. Katanya mabuk lah, betul lah, dia orang ni mabuk lah kadang-kadang gitu, saudara. Walid, politik is politik, dunia ke akhirat insya-Allah. Dia Eddie Tahir, jangan sembang politik, kita sembang sains rumah tangga. Di sekolah dulu. Antara mata pelajarannya sains rumah tangga.
Saudara Muhammad Amin, Saudara Muhammad Syarudin. Saya tahu Eddie ni dulu dia selalu menyakat gadis-gadis, anak-anak sekolah yang belajar secara rumah tangga. Kerana waktu itu waktu saya sekolah menengah dulu, bila pelajar-pelajar perempuan belajar secara rumah tangga, kita lelaki kelas pertukangan, IA, Industrial Art. Jadi saya yakin Eddie dia tak belajar, dia mengusik saya saudara. Salam saudara Johari Atuk, apa khabar Johari Harun dari Melaka? Moga sihat walafiat. Atuk makan apa sekarang ni? Melaka ni. Apa khabar? Jangan duk maki orang, saya tak nak maki orang tu. Manidat, kalau semua parti tak boleh jadi kerajaan, politik malam saudara. Manidat. Saudara Ramli, salam dari terkenang masa dulu. Ini yang saya nak bicarakan petang-petang begini. Kita bercerita masa nan dulu, saudara Walid Edi Tahir. Saudara, bagi saya lah, hari ini saya nak bercerita tentang bagaimana perlunya kita mempertingkatkan perusahaan orang kampung. Johari Atuk dia bercakap pasal orang kampung, dia pembela orang kampung tu. Dia Felda di Melaka. Ini saya nak bercakap, kalau boleh kita membuka minda, saudara. Sebab sekarang ni, memang ada ramai warga desa, bagi yang tinggal di kawasan-kawasan luar bandar, mereka mengusahakan perusahaan kecil dan sederhana. Antara yang diusahakan adalah keripik ubi kayu, keripik keledek, keripik pisang, malahan ada juga keripik nangka dan cempedak, saudara. Sedap, saudara. Dan malahan kalau keripik ubi ni, saudara, petai jeruk, keris keramat. Allah, jangan begitu, petai jeruk. Tak mau cerita politik, Puan Khatijah. Dan saya bercerita tentang keripik ni. Keripik sira. Memang dulu Allahyarham ibu saya suka buat. Itu ubi itu dipotong nipis-nipis, kemudian dijemur, lepas dijemur, digoreng, lepas tu disira dengan gula Melaka. Punyalah sedap. Dan saya melihat, saudara, tapi persoalan yang selalu saya terfikirkan, selalu saya fikir, kenapa tidak warga kita memikirkan bagaimana soal pembungkusan? Banyak kita melihat makcik-makcik dia jual dekat bank, dekat kaki-kaki 5 bank tu, atau pasar malam. Saudara, ada keripik perusahaan orang kampung, tetapi pembungkusannya dengan plastik. Plastik ni 2 minggu, 3 minggu lemau. Kenapa tidak kita berusaha macam ni, saudara? Nampak? Ini disiap dengan dia punya penjelasan, apa kandungan, nutrition. Macam ni. Ini, saudara, kenapa orang kita, warga kita tak boleh buat? Tentulah harganya mahal. Kalau dilihat, saudara, lebih kurang 2 butir. Ini ubi kentang, saudara. Saya rasa paling tinggi pun dalam 3 butir ubi kentang saja. Ya? Dan dipotong, nipis, lepas tu garam. Masin. Jadi, harga ni RM4, RM5. Sedangkan keripik ubi kita tu, satu beg plastik tu harga dia RM3, RM2.50. Tak begitu menarik, saudara. Sebab itu sekarang ni saya merasakan isunya adalah pembungkusan ataupun packaging. Jadi kalaulah kita dapat mempertingkatkan, saudara, perusahaan yang lakukan itu tidak lagi kita menggunakan plastik. Malahan, saudara, hari ini dunia sudah pun menolak penggunaan plastik ini sebagai pembungkus makanan kerana dikuatiri boleh menjadikan penyebab penyakit kanser. Tapi bagaimana? Ya, ini dia bukan plastik, ini kertas. Saudara, kertas campur kotak. Dan siaplah dia bagi tahu macam mana tenaga daripada tenaga lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, ada penjelasan. Kalaulah orang kita dapat melakukan, kadang-kadang saya ingat rasa-rasa mungkin bohong juga, saya tak tahulah. Tetapi kalau kita dapat menghantar produk kita ni ke Mardi, diklasifikasikan. Macam contohnya, keripik pisang. Produknya asalnya pisang, untuk tenaga, berapa persen dan sebagainya. Dibungkus dengan cantik. Tentu kita boleh letak harga RM5. Dan masuklah ke dalam pasaran di supermarket ataupun pasar raya yang besar dan di peringkat antarabangsa. Ya, Pak Dinda, saya merasakan sudah sampai masanya kita perlu berubah. Tidak lagi ikut cara lama. Ini ikut dengan politik ni, balik rumah buat keripik, bungkus dalam plastik. Sampai mana? Kenapa tidak boleh kita jadikan sebagai perusahaan? Pimpinan negara ada menyediakan banyak bantuan. Tapi masalahnya kalau bungkus dengan plastik, memanglah ambil buat pinjaman daripada tekun, RM5,000, RM10,000. Pinjaman dengan amanah ikhtiar, yang tiap-tiap minggu kena bayar.
macam apa berhutang dengan alung. Saudara, banyak sebenarnya yang disediakan oleh negara, pimpinan kerajaan kita untuk membantu warga kita. Saudara, Mak Zairi Anwar jemput datang ke Langkawi International Maritime, insya-Allah 23-27 Mei. Kalau ada jemputan, saya datanglah nanti, saudara. Semadi, kenapa pula dia kata suara saya ni macam suara Anwar Ibrahim? Mana pula, saudara, suara saya? Amir Hijaz sentiasa suaranya sebegini, saudara. Jadi, saudara, Eddie Tahir, wassalam, dia kata, bagi saya sudah sampai masanya kita mencari usaha atau melakukan usaha mempertingkatkan penghasilan dari kampung kita. Ya, berbincang dengan Pegawai MARA, berbincang dengan Pegawai Mardi. Apa nak malunya, saudara? Dan saya mengajak khususnya anak-anak muda. Daripada kita asyik, tak maaf lah, saya tak menuduh, saudara. Daripada asyik saja kita main motor dan sebagainya. Kenapa tidak? Tanggalkan selimutmu seketika, duhai anak muda. Datangi pejabat Mardi, datangi pejabat MARA, berbincang untuk membuka perusahaan. Jangan malu, kita buat perusahaan ubi. Perusahaan ubi kayu, perusahaan ubi kentang, perusahaan pisang, kledik dan macam-macam, saudara. Jadi kalau ini dapat kita tingkatkan. Kalau kita tak boleh buat seorang, kita buat berkongsi kawan 3-4 orang. So Ismail Razali, tak ada, cara saya dari dulu beginilah, saudara. Kalau orang panggil, yang mana teman-teman selalu satu pejabat dengan saya, mereka akan memanggil saya abang. Itu paling penting, saudara. Saudara Bin Lihin, pusing KL cari kuih, dah macam tak ada orang kita meniaga kuih petang-petang. Ini yang selalu saya nyatakan, saudara. Kalau kita buat kuih, contohnya, saudara, ini kuih pelita, hanya pada bulan puasa saja, paya jaras punya. Memang saya seronok, saudara. Saya pergi ke setiap pasar Ramadan itu, ada gerai kuih pelita paya jaras. Itu merupakan perusahaan. Kabarnya, saudara, bukan sikit-sikit untung, saudara. Untungnya ratusan ribu. Itu yang kita banggakan. Kenapa tidak orang kita mengusahakan? Banyak lagi, saudara, benda yang boleh kita pasarkan, kita usahakan. Semalam saya berbicara tentang bagaimana orang kita sepatutnya membuka kedai-kedai pakaian. Kita jahit sendiri. Saudara Eddie Tahir, tanggal selimut takut burung terbang. Tak adalah. Saya minta mereka tanggalkan selimut, berpakaian seperti seorang pendekar. Tinggalkan Eddie Tahir yang terus dengan khayalannya. Dia kata, apa bendanya kalau 100 orang muda pergi, dia pun ambil 5 orang, 95 tu balik peras. Tak ada, saya tidak nampak. Kalau pergi betul-betul berbincang, bukan untuk minta kerja, buat sendiri. Saya sebenarnya, kita perlu mengusahakan. Dan bila dah buat tu, saudara, kena buat betul-betul sampai berjaya. Sebab itu, kalau saya lihat, saya ingat dalam 5-6 bulan dulu, saya pergi ke kawasan Perak Tengah, di Kampung Gajah. Saya tengok perusahaan anak muda kita yang membuat kerepik dan sebagainya. Cuma saya giling kepala, kenapa sistem pembungkusan tak ada? Saya nak bagi tahu pada saudara, ada syarikat di Pilihan Jaya, di Shah Alam, milik Bumi Putra kita. Dia kerja syarikat itu membungkus, membuat bungkusan berbagai-bagai cara. Antaranya adalah susu Nelofa. Dapatan saya, satu hari susu kerana packaging itu cantik, susu Nelofa sampai 500,000 yang dipasarkan ke seluruh negara. Bukan tak boleh, saudara. Boleh. Saudara, boleh-boleh. Jangan tinggal yang... Saya sambil kita bergurau, saya sukalah agar pencerahan saya petang-petang begini membangkitkan semangat untuk berjaya di kalangan anak-anak muda khususnya dan warga desa, saudara. Jadi warga kita, warga bangsa kita mesti segera keluar daripada kepompong berusaha ataupun melakukan usaha secara lama. Bila buat kerepik itu ala kadar saja, jemur dekat matahari. Kita cari jalan, buat satu industri. Industrinya, contoh saya katakan, kerepik ubi, kerepik pisang, itu semudah-mudahnya. Tapi mungkin macam saudara yang tinggal di Bagan Datuk misalnya, banyak pokok kelapa. Buah-buah kelapa itu ya boleh diperusahakan, jadikan santan dan sebagainya. Tapi packagingnya penting. Saudara, Rabudin Pasarat, dia kata pasar Siti Khatijah contoh terbaik. Benar. Kuih-kuih yang ada di pasar Siti Khatijah di Kelantan, memang seronok kita pergi, saudara. Saudara Azli, saya mengajak, saudara. Saya mengajak teman-teman, kalau boleh, kenapa kita tidak keluar daripada kepompong yang lama? Sekarang ni zaman milenial. Dan untuk memasarkan, tak ada masalah, saudara.
Saudara boleh letak saja iklan itu dalam mana-mana media sosial. Dan saya punya media sosial sentiasa bersedia untuk menerima segala untuk pencerahan teman-teman. Apa kuihnya ambil. Kalau boleh hantar gambar lagi seronok. Ada penjelasan. Paling penting saudara, paling penting berbincanglah dengan pegawai-pegawai pembangunan pertanian yang ada di kawasan daerah anda. Tak semestinya di Kuala Lumpur. Dan bila dapat tahu begitu, datanglah ke Universiti Putra, dulu Universiti Pertanian. Berbincang macam mana kita nak klasifikasikan barang-barang kita ini, produk-produk yang kita hasilkan ini sebagai saintifik. Macam inilah saya. Ni. Ini yang paling penting ni. Saya kata makdum ni penting ni. Jadi orang lebih yakin. Bila ini keripik kentang, apa dia kata macam ni? Tenaga berapa persen? 531 kekal. Kemudian tenaga daripada lemak. Kemudian ada protein, ada karbohidrat. Gulanya berapa persen? 1.3%. Serat diet ada berapa? Kemudian lemak ada berapa? Asid lemak. Jadi penjelasan ini, saudara, meyakinkan pada pelancong-pelancong yang datang dari luar negeri. Saudara Ismail Zahari, tak usah kita bincangkanlah soal Anwar Ibrahim tu saudara. Dia Perdana Menteri, saya orang biasa saja. Ya Ismail, saya lebih suka berbincang tentang perusahaan yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh juga saudara, macam di Melaka. Popular dengan dodolnya. Popular dengan dia punya wajiknya. Saya bila anak saya pergi ke Melaka, balik dari Melaka, bawa dengan dodol, bawa pulang wajik, saya geleng kepala. Kenapa begitu saudara? Sebab saya melihat packaging. Memang sedap. Tidak dinafikan kalau dodol dari Melaka, kalau wajik dari Melaka, memang sedap saudara. Tetapi pembungkusannya. Dan selalunya tahanlah seminggu 2 minggu, sebab itulah mula berkulat. Berbeza kalau kita tengok macam Pringle ni saudara, 3 bulan, 4 bulan tak ada masalah. Ketahanan itu penting. Saya bukan nak mengiklankan produk ini, tidak saudara. Saya nak bagi contoh. Begitu juga saudara Rabudin Pasarat. Dia kata minum ringan sudi. Dulu Sudirman pun sekarang tak nampak di pasaran sebab Sudirman dah tak ada. Tetapi susu Nelofa masih ada lagi. Saudara. Saudara Eddie Tahir, mereka kurang suka keripik tapi mereka suka merepek. Aku lepuk kau pun tahulah Eddie Tahir. Orang majukanlah saudara Eddie. Saya bersama-sama dengan anda sambil kita bergurau Eddie, kita culitlah, kita suntiklah rasa mau berjaya. Saudara Aisyah, dia kata kuih-kuih tradisional sekarang agak kurang keasliannya. Itulah sebenar-benarnya yang selalu saban hari saya menceritakan. Saudara Raja Syahrizal, saudara Irwan, yang saya lontarkan pemikiran ini. Saya mahu supaya anda tidak menghabiskan masa sambil kita bergurau, sambil kita berlabun. Ada juga ilmu-ilmu yang boleh kita kutip bersama. Saudara Ahmad Yusof, macam cencaluk, belacan, Melaka pun okey, tapi pembungkusannya. Ini yang selalu saya tekankan, pembungkusan, the packaging saudara. Sektor pemakanan sebenarnya saudara, kalau saya hitung sebenar-benarnya, sektor makanan ini ia menjamin pusingan wangnya berbilion ringgit saudara. Nampak je kecil. Tapi sekarang ni kita biarkan orang lain yang mengambil kesempatan. Kita bagaimana? Kata cencaluk ke belacan. Semua orang Melayu suka makan belacan. Tak ada belacan tak sah lah. Ya Hajah Mariah. Saya contoh keripik, contoh saya dodol, tetapi banyak yang lain lagi saudara. Bukan satu benda saja. Cuma saya sarankan, kalaulah susah-susah sangat seorang nak buat perkongsian. 5-6 orang, satu kumpulan, okey kita bincang. Apa kita hasilkan? Tapi paling penting, the most important, bahasa orang putih sikit saya, nak bercakap soal perniagaan milenial, adalah packaging ataupun pembungkusan. Saya teringat dulu, satu ketika tahun 1984, saya pernah mengusahakan pemasaran daging panggang pasla. Memang sedap resepinya tu, cara buat. Tapi saya tahu kelemahan saya waktu itu, tiada tempat untuk saya menjalankan pembungkusan. Akhirnya, tak sampai ke mana saudara. Kalau waktu itu ada tempat-tempat syarikat yang boleh membuat pembungkusan, saya rasa mungkinlah saya dah maju sebagai daging panggang pasla. Tapi saya dah tinggalkan, malah lah. Sebab itu resepinya saya dapat daripada waktu saya berada di Itali saudara.
Balik ingat nak buat lah saudara. Tapi tak kesampaian nak buat. Macam mana? Tapi di situlah saya merasakan bahawa pentingnya pembungkusan itu. Waktu saya buat dulu, ramai kawan-kawan nak pergi Mekah, nak buat haji, beli daripada tempat saya. Dan Alhamdulillah. Dia kata dulu saudara bin Lihin, dulu ada satu kampung, satu produk. Tapi sekarang dah tak dengar lagi. Itu keadaannya saudara. Kenapa kita ni, masalahnya orang kita, minta maaf saudara. Ini petang-petang gini, koreksi diri. Orang kita kadang-kadang ini, orang kita hangat-hangat teh ayam. Buat membulut tu suka, lepas tu habis. Kadang-kadang pula bila nampak untung, lepas tu berhenti. Kita tak boleh begitu saudara. Kita harus tekun. Tekun tu, sambil itu boleh buat pinjaman tekun saudara. Kita harus tekun melakukan jualan kita. Saya lihat saudara, saya bagi contoh. Di kampung saya ada 5 kedai. 5 kedai bukan milik orang Melayu saudara. Kedai barangan. Dia bersaing tu. Ada kedai singki, ada kedai skiung. Minta saya, bahasa saya. Ada editah itu getah. Ada kedai skiung, ada kedai singki, ada kedai tan, ada kedai tang, ada kedai tambompin, tak silap saya. Kedai biliat pada. Saya bukan main biliat, nama ada biliat. Dan mereka menjadi dia kedai tu dari awal pagi buka sampai malam. Boleh hantar anaknya belajar sampai ke Australia. Begitu juga saya pergi makan. Saudara, saya makan di restoran ENU di Jalan Ipoh, saudara. Dekat dengan tempat Taman Wahyu. Memang kau punya kari dia, saudara. Saya tahu tukang masaknya orang Melayu. Yang jaga dia punya nak bagi hidangannya, gadis-gadis Melayu dari Kelantan. Tukang masaknya Melayu, saudara, memang halal. Tapi dia khusus untuk makanan laut. Tokennya bukan Melayu, saudara. Buka dari pagi sampai malam, pukul 5 dah tutup. Saya tahu dia mampu mengantar anak dia belajar di Australia 3 orang, belajar accountant dengan perbelanjaan sendiri. Saudara Halib Mairan macam baru Kemboja dengan packaging yang sempurna boleh dipasar. Saya bersetuju saudara Halib Mairan. Saya amat bersetuju. Saya menginginkan, dulu saya dah lihat ada satu waktu saya pergi ke The Mall dulu tu, ada dekat bawah tu, saya tengok seronok saudara. Bagaimana warga kita mengusahakan, tapi lama-lama hilang. Kita bukan tak ada saudara. Sebab itu saya saban malam. Kalau saudara tengok saya punya live, macam-macam saya kata. Dendeng Manis Siti Pareha, Popiah Sira Lady Maria, saudara, begitu juga dengan Roschun, dengan dia punya produk carrier-nya. Saya berusaha untuk memberitahu. Bukan ada apa-apa pun, saudara. Saya suka kalau warga kita ni, saudara Aisyah dengan kuih-kuih tradisional sekarang agak kurang keasliannya. Memang benar, saudara. Saudara Erwan, saudara Abdullah, memang tidak dinafikan kuih-kuih tradisional memang kurang. Kalaulah boleh kita membuat kajian bagaimana ketahanan kuih-kuih tersebut dan yang paling penting packagingnya. Saudara Jumri Abdullah, kari kepala ikan sedap di NO. Betul, saudara. Ya, tukang masaknya orang Melayu. Dan ada 2 brand sekarang ni. Sekarang ni ada di dekat Glenmary. Saya sebenarnya, saudara, saya suka makan. Saya suka pergi ke restoran. Dan selalunya kalau saya pergi ke restoran, saya akan tengok kedai dia makanan sedap semua, saya masuk ke bilik air. Bilik air tu, sambil buang air kecil, saya melihat bagaimana dia menjaga tandas. Kalaulah pemilik restoran itu menjaga tandasnya, saya tahulah dia orang yang cermat. Dan kita makan pun dengan keadaan seronok. Tapi masalah orang kita kadang-kadang buka kedai, buka restoran, dia tak jaga tandas. Masuk aja dalam tandas tu, nak keluar dah tak larat nak makan lah. Patah selera. Saudara Muhammad Azmi Ali, terima kasih saudara. Sebab itu saya kata selalulah like, share dan subscribe. Petang-petang begini kita berbicara tentang kehidupan kita. Bagaimana kita nak meningkatkan kehidupan, meningkatkan dia punya taraf kehidupan kita. Walaupun kita tinggal di desa-desa, saudara. Sebab itu selalu saya katakan, desa nan permai. Apa salahnya kita buat perusahaan? Saya pergi, saudara. Bukan saya tak pergi. Sahabat saya, saudara Nordin. Dia iGrow di Perak Tengah, di Kampung Gajah. Saya melihat. Begitu juga Opah. Opah dia buat dodol. Saya bangga, saudara, bila saya lihat ada 2 dia punya mesin untuk buat dodol. Cuma saya kata, dalam hati saya lah, saudara, nak tegur nanti Opah kecil hati pula. Kalaulah packagingnya itu memang up to the standard, saya rasa meletuplah jualan tu. Bukan pelancong-pelancong luar negeri pun mereka nak cari juga makanan asli negara kita ini untuk mereka bawa pulang. Tapi apa yang kita ada, kita sajikan hanya kerepek dalam plastik, masuk dalam beg,
impit pakaian, dah genyuk, dah tak boleh pakai, tak boleh makan. Saudara Ramzul, itu yang Saudara Abdullah, itu yang saya fikir. Sebab tadi saya berjalan, jumpa kawan-kawan, berbual. Saudara Anwar, Zuzal, saya percaya orang kita hebat untuk keluarkan apa saja produk. Yang jadi masalah besarnya adalah marketing. Marketing pun sekarang tak ada masalah, saudara Anwar. Sebab kita ada rangkaian. Sebab itu saya ajakkan, kalau boleh kita wujudkan rangkaian juga. Kita wujudkan rangkaian. Jadi janganlah satu pihak tu buat produk aja, tapi rangkaian tak ada. Saya nak bagi tahu bagaimana dulu seorang sahabat saya, dia buat Green Lane. Tapi dah meninggal lah. Dia dulu buat Green Lane, dia sebagai syarikat pengangkutan. Ada juga seorang lagi tu, tapi bila dah maju dia jual. Itu masalahnya, saudara. Dia buat yang sekarang ni servis cepatnya, apa nama company dia. Saya ingat dulu, saya selalu menggalakkan. Saya kata, sahabat, ini nampak gayanya ada Chad you kaya ni. Tak apalah, usahalah, dia kata. Ini sebab waktu itu belum lagi pos laju ni tak ramai. Dia salah seorang usahawannya. Saya seronok sangat, saudara. Saya ingat lagi tahun 1997. Selalu saya berbual dengan beliau. Malam-malam duduk dekat hotel Concord sambil minum kopi, bercerita. Dia ceritalah produk dia begini-begini. Saya cuma suka bagi pandangan. Saudara Muhammad Azmi Ali, dia kata zaman sekolah rendah jual nasi lemak di kaki bukit Maxwell. Alhamdulillah beroleh pengalaman perniagaan. Jadi saudara Muhammad Azmi, kenapa tidak diusahakan? Diteruskan perniagaan apa yang ada di Kota Baru, saudara. Saya melihat di Kota Baru macam-macam ada produk, bukan tak ada. Sahabat saya dia buat budu cap bunga raya. Saya pergi tengok, baru saya tahu bahawa budu itu asalnya banyak orang kena hitam, rupanya itu adalah ikan bilis. Baru saya tahu, saudara. Bila saya pergi ke Kota Baru, ada sahabat saya, dia bawa pergi, tengok, dia kata banyak ke buat. Dia kata satu hari dia kata sekali naik ikan, mungkin dalam 2 minggu ke 3 minggu, dia kata adalah lebih kurang 7 tempayan, kata. Saya ingat tempayan betul, tidak, saya rupanya gelung macam dalam perigi tu, gelung besar tu, dia letak simen, kemudian ikan-ikan bilis yang baru naik itu setelah diperalusi apa semua, terus dicurah dalam tu, dicekup, dijaga tu, diletak garam dan sebagainya. Rupanya budu itu asalnya ikan bilis. Saya menung, saya kata macam mana dia orang buat ni apa semua ikan, kenapa hitam? Rupanya lama-lama jadi hitam lah, saudara. Memanglah asalnya budu itu ikan bilis, saudara. Baru saya tahu. Saudara editahir, iaitu pening sikit. Kalau kita nak tinkan tapai, pening sikit. Kalau kita tak belajar dan macam mana penjagaannya, sebab tapai ni bahaya juga sendiri. Salah nanti kalau lama-lama melelong. Saudara Edi Tahir, siapa pula kau kerja kan? Edi, saya kalau buat tapai nanti, kalau lama-lama terperam begitu, air tapai ni adalah, kalau di kampung saya dulu, saudara, antara parti kepada untuk mendapatkan minuman arak lah, saudara, dia panggil samsu. Samsu, saudara, saya tak tahu anak-anak muda sekarang tahu atau tak tahu. Samsu ni selalunya masyarakat India suka, dia panggil kapala tani. Kecil kote, satu koleh tu. Jadi sekali minum tak kena gaya, boleh melelong. Akhirnya tidurlah waktu petang, terjelepuklah dalam parit. Dan tokeh dulu di kampung saya tu sekarang ni, anak-anak dia mampu, dia tokeh samsu, saudara, di daerah Manjung, tapi merupakan antara syarikat terbesar. Yang tukang berdayung sampan menghantar samsu ini ke Pulau Pangkuk, pak-pak saudara saya, saudara. Ini cerita benar, saudara. Yang tukang angkut, yang kena tangkap dengan pihak berkuasa, pihak polis, kerana samsu inilah, minuman arak haram. Ya, saudara, yang tidak ada sukatan, tak ada apa semua, kena tangkap. Yang kena tangkap, pak-pak saudara saya. Yang tukang kayu sampan sampai ke Pulau Pangkuk, pak-pak saudara saya. Tapi yang kaya, nama toki itu selewat, tapi adalah syarikat dia besar sekarang. Ada hartanah di Kuala Lumpur. Asalnya begitu, saudara. Saudara Abdul Hamid, orang kita ni dah maju perniagaan, mulalah tambah cawangan. Itu yang melingkup. Saudara Abdul Hamid, soal tambah cawangan saya tak ambil kisah, saudara. Tapi jangan izinkan keluarga campur tangan dalam perniagaan atas barang perusahaan. Saudara, saya punya ramai kawan-kawan, saudara. Sebab itu sekarang ni antara sebab sahabat saya yang sedang saya bantu, saya buat pencerahan. Ini Datuk Yusof ni.
Dia buat Harum Manis Nest. Ini adalah perusahaan daripada berasaskan kepada buah mangga, harum manis. Sebab mungkin dia ada ladang harum manis, kemudian dia simpan buah tu, lepas tu dia patinya campur pula dengan sarang burung walet. Saudara, memang harum manis. Dan adalah dia punya penjelasan. Packaging pun cantik, saudara. Sebenarnya kalau nak ikutkan satu sudu je, saudara. Tapi dipakejkannya dengan kotaknya cantik apa semua. Ini yang saya harapkan. Dan saya harap saudara Rahim Yusof seremban bersama petang ni, teruskan pencerahan. Terima kasih Saudara Yusof. Saudara Ramzul, rugi bang, anak tak mewarisi perniagaan. Saudara Ramzul, bukan soal anak tidak mewarisi perniagaan. Tapi jangan campur dalam pentadbiran. Selalunya kadang-kadang orang kita ni bila berniaga, perniagaan besar, mulalah. Bini campur, ni campur, akhirnya tambah-tambah pula lagi kalau ada cawangan. Isteri A nak masuk campur, isteri B masuk campur, berantakan. Saya lihat masyarakat Cina. Ini saya cakap terang, saya pergi, saudara. Saya buat kajian, Saudara Azhar Muslim, Saudara Abdullah. Saya pergi kedai-kedai Saudara Syuhari Jinda. Saya tak nak cakap politik siang. Malam saja. Malam ni saya cakap politik. Saudara. Saya pergi masuk kedai-kedai milik warga keturunan Tionghoa. Ialah kedai-kedai rujak biasalah. Sebenarnya saudara, peti laci wang itu dijaga oleh isterinya. Dan saya melihat juga saudara, Eddie Tahir, orang kita untung lebih sikit, cuti tambah sehari. Itu masalah dia saudara. Dan bila lihat Alibaba untung atas angin, kita lebih berminat untuk mencari keuntungan yang segera dan untung atas angin, sedangkan orang lain mencipta kekayaan. Berbalik pada cerita Tionghoa, saya pernah pergi satu kedai. Tokek saya tengah-tengah angkut guni bawang. Guni bawang diangkut daripada lori, masuk ke dalam kedai dia. Isteri dia jaga dekat peti wang. Berapa kita beli apa semua. Jadi saya bercakap, ayah, ini orang nampak banyak kuat. Tiam-tiam itu buat punya laki loh. Kebanyakan kadang-kadang kalau saudara pergi ke kedai-kedai Tionghoa, jangan salah saudara. Yang duduk di belakang, yang angkat barang itu, itulah tokek sebenarnya. Saya satu ketika dulu saya berkawan dengan syarikat Lim Peng Seng. Dia pembuat syarikat sewerage system. Pejabat dia di setapak. Saudara, saya baik dengan anak dia. Dia dapat kontrak apa semua. Dia tengok saya suka bersembang, berbual semua. Dia ajak pergi pejabat. Saya pergi pejabat. Sambil minum teh, minum petang dengan anaknya tu, bapak dia datang. Saya tengok, saya terkejut saudara. Syarikat anaknya sudah pun apungkan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Syarikatnya membuat keuntungan puluhan juta. Sistem peparitan, dia dapat kontrak buat membaiki sungai sepanjang-panjang Sungai Kelang saudara. Berapa puluh juta dia punya kontrak. Saya lihat Lim Peng Seng sendiri datang kaya basikal saudara. Basikal tua. Dia duduk, letak, sandarkan basikal sebelah meja kita minum, dia pun duduk join sekali. So anak dia cerita, this my father. Saya tanya kat dia, saya kalau dengan Cina saya cakap, Taiko. Taiko kaya basikal. Saya duduk mana? Dia kata saya duduk setapak, taman setapak sana. Datang kaya basikal. Yalah, saya biasa kaya basikal. Orang tua kayu seronok-seronok ada peluh, ada exercise katanya. Begitu juga saudara, satu tokek Cina dah tak ada lah, dah padam semua dah. Dia dulu pemilik kedang plywood. Pemilik kilang papan yang terkenal dulu. Nama dia Datuk Ong Kian Teck. Dia punya kawasan balak apa semua di Kepung. Dia datang tempat kerja dia tu, dia masuk kilang jalan kaki, dia bawa raga saudara. Saya ingat apa, rupa dalam raga itu ada dia punya bekas minuman tin. Saya kata, Datuk, buat apa ni? Ini saya dulu masuk hutan, cari kayu. Macam inilah minum saya. Artinya, mereka merendah diri dan berusaha. Tapi orang kita ni, kalau dari Tokyo tu keluar daripada Wildfire, keluar daripada BMW, kereta mesti park depan pintu. Ada pula driver, ada pula bodyguard. Itu yang jadi masalah. Itu saudara. Kenapa tidak kita merendah diri dan meneruskan usaha kita? Dan saya mengharapkan, kembali balik cerita tadi saudara, kalau boleh,
Saya mau melihat hadirnya warga bangsa saya menjadi usahawan. Usahawan kerepek, tapi kerepek yang bertaraf antarabangsa. Usahawan dodol yang boleh dipasarkan peringkat antarabangsa. Usahawan ikan bilis pun ikan bilis yang bertaraf boleh dipasarkan perasaan. Sebenarnya saya lupa, saudara. Ada orang kita memiliki syarikat membuat sardin. Tapi kilangnya bukan di sini. Kilangnya di tak silap saya dekat Filipina. Di Davao ini kawasan Sulu. Orang kita saya berhasrat kalau boleh nak pergi nak meninjau. Memang dia wanita yang cekal dan dia mempunyai kilang sardin yang dipasarkan di negara kita. Ya, saudara Robin Pasarat, alhamdulillah anak dan menantu usahakan itik telur dan itik daging. Pasaran alhamdulillah. Ya, saudara Robin Pasarat, banyak macam-macam kita berusaha, saudara. Asalkan yang paling penting kita jangan lupa, saudara, rezeki daripada Allah SWT. Sentiasa berdoa kepada Allah, minta dipermudahkan segala urusan. Dan paling penting, saudara, orang Perak panggil pedor. Pedor tu tekunlah, saudara. Terus buat. Memang ada dia punya cabaran, tapi tak usah pedulilah, saudara. Jangan kita rasa nak masuk pejabat tu mesti pakai tie, mesti ada kod, mesti seluar pula tu mestilah seluar-seluar yang berjenama, kasut Bali. Itu bukan zamannya sekarang, saudara. Yang paling penting kita menghasilkan produk yang baik dan barang-barangan kita betul-betul mencapai taraf antarabangsa. Saya rindukan hadirnya warga bangsa saya dapat mengusahakan kalau kerepek itu boleh dipasarkan di kota London, boleh dipasarkan di Amerika. Saya begitu juga, kerepek ini boleh dipasarkan di Mekah, di Madinah. Ribuan, saudara, bukan sikit warga bangsa kita. Mereka juga rindukan makanan. Kalau adanya perusahaan dodol, kita mengharapkan dodol kita berada di Taiwan, dodol kita berada di Jepun dan di seluruh antara dunia. Ingat, saudara, di mana sahaja ada matahari sampai, berusahalah agar produk bangsa kita ini sampai di sana. Saya harap inilah masanya kita merubah zaman milenial ini. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.